Kita intro dulu. La 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 la. Okey, cerita tadi apa nama Allah Bersama Peja ada sebut tentang KJ, ada sebut tentang Cikgu Bat, ada sebut tentang semua-semualah figura-figura yang ada dekat Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Ya. Ini soalan yang saya rasa ramai nak tahu. Ya. Ada tak perancangan ataupun memang sudah ada perancangan siapakah yang bakal jadi poster boy untuk kempen PRN Negeri Sembilan ini, dan mungkinkah poster boy tersebut bakal menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan baru? Sebab ramai yang duk sebut. Even Cikgu Bat minggu lepas, dia ada membuat sedikit seruan terbuka kepada KJ untuk balik lajang ke Negeri ni ha. Kalau kau balik Negeri, kau jadi Menteri Besar, kau akan jadi Menteri Besar yang paling dikonang dalam sejarah. So nak tanya juga pada Peja, ada tak benda-benda macam tu berlaku? Ya. Dia nak start dengan ceng. Soalan cepu mas. Cepu mas, yes. Okey, dia macam ni. Di Negeri Sembilan ni kami amat yakin kita mempunyai a pool of great leaders. Kita ada pemimpin-pemimpin yang layak kita ketengahkan sebagai menteri besar. Kalau kita sebutkan tentang KJ, saya nak buat pengakuan lah. Saya kawan lama dengan dia daripada sama-sama kita bujang. Dan saya nak katakan yang kalau saudara Khairi Jamaluddin bersama dengan Perikatan Nasional, beliau akan memberi nilai tambah yang besar kepada Perikatan Nasional. Tapi saya sentiasa menghormati apa juga keputusan beliau. Kalau beliau nak bercuti 5 tahun ni pun I'm okay. Yelah, mana tahu tiba-tiba nak maintain dengan dia punya podcast tu jadi. Tapi jelas kalau kita tengok dia punya fokus ni pun jelas yang beliau pun bukan saja tidak menyokong kerajaan campuran PHBN ini, beliau mengkritik juga perkara-perkara yang mereka lakukan. Dalam masa yang sama saya percaya beliau tidak boleh menerima kepimpinan Datuk Zahid Hamidi dalam UMNO yang menggunakan parti itu sebagai kuda tunggangan pribadi beliau. Jadi beliau ada semangat tu. Jadi saya nampak dan kita hormati perkara itu. Kalau beliau bersama dengan kami, alhamdulillah. Namun soalan tentang siapakah poster boy bagi Perikatan Nasional ini, kita sebenarnya sebuah parti yang begitu menghormati proses perundangan, perlembagaan undang-undang tubuh negeri yang ada. Bukan saja di Negeri Sembilan, malahan di negeri-negeri lain. Kita perlu menghormati bahawa yang pertamanya kita perlu memberi fokus kepada usaha untuk memenangi seberapa banyak kursi bagi membolehkan kita menubuhkan kerajaan. Itu first thing. Gerakkan jentera, pastikan kita membawa nilai-nilai yang dikendaki oleh rakyat dan sebagainya. Itu jauh lebih penting daripada siapakah yang nak memimpin, kerana kita perlu menyediakan satu pasukan, bukannya satu orang. Kerana pemimpin datang dan pergi, tetapi kalau pasukan, wadah dan juga nilai perjuangan itu perlu kekal. Jadi ini yang kita persiapkan, dan akhirnya kita menghormati proses yang termaktub dalam sesuatu undang-undang tubuh negeri itu, seperti di Negeri Sembilan, di mana yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan itu berkuasa untuk memilih seorang daripada ahli Dewan Undangan Negeri yang baginda percayai mempunyai sokongan majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Jadi untuk menghormati proses berkenaan, tak perlulah kita menamakan sesiapa sebagai poster boy di Negeri Sembilan ataupun di negeri-negeri lain. Sebab apa tahu, biasalah kan, contohnya macam Pakatan Harapan selalu kata siapa kau jadi calon, siapa kau jadi calon, perasan tak kan? Macam contoh kami kat PAS selalu kena lah, siapa calon Perdana Menteri PAS? Bila kita kata orang PAS kita nak letak calon Perdana Menteri, dia kata orang PAS ni takut nak memimpin, tak berani nak memimpin sebab tidak ada kekuatan nak memimpin dan sebagainya. Padahal saya rasa Peja boleh testify dalam PAS tu ramai je calon-calon yang cukup power. Banyak hebat. Nah, cumanya itulah, the thing is, betul lah tu. Kita bukan tak percaya kepada konsep poster boy. Cumanya kita rasa macam pergerakan ini adalah pergerakan parti yang mewakili rakyat. Bukan nak meletakkan seorang individu itu sebagai satu beacon, sebagai satu orang yang dijadikan sebagai, orang kata apa, central focus dan macam nak mendewakan seseorang itu. Tidak. Tapi itu yang terjadi ketika Kajian Pakatan Harapan ketika ini meletakkan seorang figura yang begitu besar, dan bila figura itu sekarang ini melakukan banyak sangat kebejatan dan juga kecurangan, nak tidak, benda itu akan terpalit juga pada partinya. Setuju tak? Setuju sangat. Papa Berry cakap dah betul sangat, dah patut jadi calon kami di Negeri Sembilan. Nak jadi calon, aduh, aku jadi calon.
Tapi kalaulah saya jadi calon, which is saya tak nak je calon, okey, jangan risau, aku memang tak minat je calon. Tapi andai katalah kalau saya terpaksa calon, saya terpaksa juga berkhidmat dekat negeri kelahiran saya, iaitu Selangor Dorisan. Oh, okey. Orang Selangor Orang Selangor. Saya lahir dekat Petaling Jaya. Ya. Saya membesar dekat Taman Keramat. Tolak 2 tahun dekat Melaka. And then kemudian walaupun IC saya 14, biasalah orang masa tu duduk dekat Taman Keramat kan. Taman Keramat ni pula buat IC dekat Datuk Keramat. Bila buat IC dekat Datuk Keramat ni KL. Ya. Jadi 14 kurang asam betul. Sudah masalahnya kan. Saya Dapat 1-0. Okey, tak apalah, no problem. Saya Selangor ni saya suka sebab Selangor ni kalau saya daripada saya kanak-kanak, walaupun saya orang Perak, tapi saya dari dulu minat bola, saya memang mengikuti pasukan PKNS. Orang lain daripada dulu sokong Liverpool, Manchester, saya sokong PKNS. Masa zaman Murtadahari. Sebab Murtadahari, Yes. Arumugam. Oi, semua tim Selangor nama tu kot. Yalah, betul lah. Semualah. Total semua. Dulu pemain Selangor, pemain Malaysia lah. Sekarang JDT lah. Jangan jadi Sekarang lah. JDT kita ke Malaysia lah. Tapi itulah dia. Apa-apa pun Selangor masih lagi memegang kejuaraan Piala Malaysia yang paling banyak dekat Malaysia, iaitu 33 kali. Okey? Jadi benda tu susah nak lawan lagi lah. Kepada orang Selangor, berpegang teguhlah kepada perkara sebab tak dapat lagi dah. Cerita bola pula tuan-tuan sekalian. Jangan marah kan JDT. Saja je mengimbau kenangan lama. Yelah, kita terpaksa juga lah mengimbau sejarah kan. Nak cerita sekarang payah. JDT tengah undefeated sebab tu dekat Liga kan. Tak boleh buat apalah. Baik. Betul. Nak cerita balik tentang orang kata apa, Lost in Tanbun. Sekarang ni popular perkataan Lost in Tanbun. Okey. Kan? Bukan Lost World Tanbun. Dia buangkan World, dia Lost in Tanbun je. World tu dah buang dah. Okey, tak apa. Which is kita tahu pertembungan yang memang menjadi perhatian ramai ketika PRU15 itu ialah pertembungan antara Peja menentang Papanon. Which is benda tu memang dikatakan Battle of the Goliath dah. Dua-dua Goliath. Okay. Peja Goliath dekat Tambun. Papanon pula obviously kita tahu siapa dia. Dan pertembungan itu memang mendapat perhatian yang sangat-sangat, di mana ramai juga yang agak kecewa bila Peja boleh katakan kalah tipis. Dan kalah tipis itu pun pada ketika itu ramai yang mendakwa berlaku kecurangan. Sebab kita tahu kan ada video viral pasal petugas pihak Pakatan Harapan dalam kelas whatsoever, which is sampai sekarang kita tidak lagi dapat mengesahkan kejadian itu whatsoever kan. Sebab tak naklah cakap lebih-lebih kan, tak pasal-pasal pula LOD sampai depan rumah. Jadinya kita nak tahu juga sebenarnya kan, rasa-rasanya betul ke berlaku kecurangan-kecurangan itu, sama ada zahir ataupun tersembunyi masa tu? Wallahualam, saya tak dapat nak bagi confirmation lah. Tak baik jugalah kalau kita nak ungkitkan perkara. Kalau nak ungkit, kalau kita nak buat tak bersetuju, kalau kita nak go against it, kita boleh buat petition immediately after keputusan. Tapi itu tidak kita lakukan. So I will leave it at that.